apa yang berlaku dekat kawan saya tu, dan kita suruh dia turn kan. Dia turn, dia duduk macam ni sambil dia tengok kawan saya sambil senyum. You creepy man, you cannot do that. Lepas tu dia personally contact kawan saya. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di Harimau Malaya. Okey, bersama dengan saya Maira, host anda hari ini. Dan okey, ini merupakan first podcast Maira bersama dengan Harimau Malaya. Dah sebulan dah Maira join Harimau Malaya. Adalah sikit hari ni rasa nervous, rasa excited, semualah ada. Biasalah budak baru kan, korang layan je lah. Saya nervous juga ni. Nervous Nervous. Okay, tak apalah, kita sama-sama nervous. So hari ni pun rasa je tak sihat sikit. Tapi tak apalah, untuk followers, untuk korang juga, kita kasih on hari ni punya podcast. Okay, so kita ada tetamu yang kita invite hari ni untuk join podcast, iaitu Ika merupakan sport terapis. Okey, jadi Ika mungkin boleh intro sikit mengenai diri dan latar belakang pekerjaan Ika. Okay, hai semua. Saya Ika lah, tapi nama sebenar Zulaikha. So sekarang saya bekerja di Physiodoc. Kami sebenarnya dah bertapak for 2 years already. Okay, kita orang sekarang ada 3 branch. Satu branch di Kota Baru, satu Kelantan, and satu lagi branch di Petaling Jaya dekat Cobra Rugby Club. And then the latest one, kita baru je launch di Sungai Buloh di TSB, Pusat Komersial. Okay, jadi Ika bekerja dekat branch PJ kan? Saya buat attachment lah di PJ, and then sekarang saya dah ditransferkan ke Sungai Buloh, ke branch yang baru. Dah berapa tahun dah Ika bersama dengan Physiodoc? Saya boleh katakan tak sampai tahun lagi lah. Baru, sangat baru lagi. Banyak lagi lah benda yang saya nak improve for myself. Tapi kalau in the world of sport therapist, mungkin almost 2 years now. Jadi macam mana sekarang kerja kat situ? Okay tak, rasa selesa? So far so good. Banyaklah passion yang dah tengok kan. Sebab first month tu biasanya kita akan just tengok seniors punya cara kerja. So sekarang untuk saya sendiri, saya baru dapat untuk attach personal passion dengan saya lah. Okay, kita tahu bukan cacalan orang jugalah boleh kerja sport therapist ni. Bukan kerja yang senang. Ini mungkin Ika boleh cerita sedikit peranan dan tanggungjawab sebagai sport therapist dengan lebih detail. Okay, as a sport therapist, kita ada 2. Satu yang standby di center biasanya. Kan ada satu lagi yang attach dengan team. Yang attach dengan team ni biasanya orang akan panggil ataupun gelarkan dia as physio. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kita tak boleh nak claim diri as physio macam tu. Sebab background saya adalah sport science. Kalau nak claim diri physio, awak mesti kena ada background fisioterapi. So macam saya as a sport therapist, kita ada 2 role tu. Satu standby, macam kalau kerja di klinik, standby klinik lah. Kalau medical standby, kita kena buat lah. Kita kena buat juga attach dengan team ataupun medical standby, which is kita akan berikan first aid. So kalau attach dengan team, biasanya iaitu adalah first person yang akan reach kalau berlaku sesuatu injury waktu gameplay, waktu game on lah. And then role untuk untuk medical first aid biasanya adalah second person. Selepas fisio tu, mungkin fisio dia notice, contoh macam sekarang kita orang aktif jaga rugby. So seperti yang kita tahu, kalau rugby ni game dia adalah contact sport. Memang tak boleh elak daripada tiada kecederaan. Memang akan ada kecederaan yang berlaku, walau macam mana hebat and professionalnya player tu. Okay, mesti ada kecederaan sebab dia contact sport. So typical injury yang berlaku kalau dalam rugby ni adalah concussion. Concussion tu maksudnya berlaku sedikit gegaran otak lah. So bila fizio dia notice benda tu, okay, and then dia memerlukan support, kita akan masuk untuk bawa the stretcher and everything yang dia perlukan lah, untuk bawa keluar player daripada padang.
Biasanya untuk concussion ni memang kita tak bagi dia terus bergerak lah. Kita yang akan secure dia, bawa ke kemah first aid, and then kita akan assess, and then lepas tu baru kita decide next the procedure. Jadi apa cara rawatan untuk concussion kalau cara rawatan biasanya kita akan nasihatkan untuk rehat lah for 2 weeks biasanya. Sebab kita ada mild concussion, and then kita akan refer dia ke hospital terus kalau kita tengok dia punya simptom tu makin teruk. Contohnya on the spot dia dah tak sedar, dia tak tahu, dah hilang consciousness dia. On the spot tu kita akan terus tulis surat refer, and then refer to the hospitals. Okay, tapi kalau dia dalam keadaan yang masih conscious, kita akan monitor dia for 15 to 20 minutes, and then after that kita akan bagi dia concussion punya nasihat lah, so that dia tak buat benda yang boleh menyebabkan gangguan pada dia punya brain. Selalu agak-agak berapa lama nak ambil masa untuk recover kalau kena concussion? Okay, kalau macam dulu concuss, even though yang mild je, kita still boleh bagi dia return to sports immediately. But sekarang kita dah ada new regulation, which is apa concussion, tak kisah mild ke apa pun, kita mesti bagi dia rehat 2 weeks. No contact sport, no combat sport. Okay, and then kita akan bagi dia nasihat like 3 days flat rest. Okay, kita takkan bagi dia untuk buat aktiviti yang mendatangkan confusion pada otak. And then after 3 days kita boleh start bagi dia like slow walk. Okay, and then kalau dia boleh jogging, kita bagi dia jogging, tapi no contact sport. Okay, tadi Ika cakap pasal sport terapis, lepas tu fizioterapis pun lain kan? So boleh explain tak sport terapi? Ada lagi satu yang urutan sukan, sport majeur. Okay, tak tu yang tu tak disebut tadi tu majeur, tak tahu French ke, bahasa French ke tu. Okay, boleh explain sikit lah apa beza, sebab untuk orang ada yang tak berapa faham lagi kan. Sport majeur ni basically pengurut sukan. So dia yang akan menjalankan aktiviti urutan sukan. So sebenarnya untuk jadi sport therapist ni is a plus point lah bila kalau you ada sijil urutan sukan, which is certificate level 1. Untuk urutan dia sukan. Ada banyak level. Ya, level 2 biasanya more deep lah dia punya ni. Dia ada sampai level 3 or 4 something like that. Level 3 dia ada sampai level 3. Tapi untuk kita as a sport therapist team ni biasanya level 1 pun dah memadai. Tapi kalau kita nak lebih jaga team yang lebih professional, is better go for 2. Sebenarnya memang lain kan sport therapist, sport physio, sebab orang kebanyakan tak tahu sport physiotherapist dengan sport therapist. Orang ingat benda yang sama. Sebenarnya banyak cabang lagi kan. Betul, dia banyak cabang lagi. And actually kita orang sebenarnya as a sport science background ni, kita sebenarnya tak boleh lah nak claim diri kita ni fisioterapi. Dia satu tak adil lah untuk fisioterapi dekat luar sana yang susah payah nak mendapatkan certificate as a physiotherapist tu, tapi kita as a sport student tiba-tiba claim fisioterapi macam tu, tak boleh lah. Satu lagi memang tak boleh nak claim yang kita ni fisioterapi sebab kita tak ada certificate tu. Okay, tu lah korang sekarang tahu dah kan beza. Tuan Maira pun tak tahu tadi. Physiotherapy and sports therapist is two different thing. Physiotherapy ni dia more on clinical, something like that. Sports therapist is more focus on sport. Tapi kita memang ada physiotherapy yang dalam sukan, which is sports lah. Macam fisioterapi pun dia ada banyak juga cover dia orang punya department. Kita ada neuro, kita ada musculoskeletal, so got few more lah. Ada sports. Macam Ika sendiri dalam department mana? Macam saya, sebab saya background saya sport science. Sport science. So saya memang sukan lah sport science. Okay. Lepas tu macam apa beza ni urutan sukan dengan urutan tradisional kampung ni? Kan ada beza juga kan antara dua ni? Beza dia knowledge lah kot. Knowledge lah. Okay, saya tak cakap yang urutan tradisional ni tak mendatangkan kebaikan, tak. Okay, saya tak claim macam tu.
Terserah kepada orang yang nak mendapatkan servis tu. Sebab ada orang selesa dengan urutan tradisional, ada orang selesa dengan urutan sukan. Okey, macam kalau biasanya yang suka dengan urutan tradisional ni biasa parents lah, orang-orang yang lebih berusia. Okey, tapi ada je orang muda yang suka urutan tradisional ni. Saya tengok lah, ini apa yang saya tengok lah, sebab mak saya pun suka mengurut tradisional juga. Dia more tu lanyak je. Lanyak aja kan. Sport massage kita ada few strokes lah, which is first kita ada effleurage. Okay, effleurage ni function dia kita just nak bagi muscle tu ready, so that kita tak adalah terus terkejutkan muscle tu. Okay, so kita bagi dia ready, effleurage. Okay, rub. Okay, and then kita ada kneading. Kneading tu kita pick the muscle. Okay, and then kita ada cross fiber ni kita melawan arus muscle tu. Okay, contoh macam kalau muscle ke sini, okay, kita akan lawan arus dia, so that kita berikan relaxation pada muscle tu. Okay, and then kita ada glide. Okay, glide ni basically lepas kita dah cross fiber dia, kita glide dia balik lah untuk bagi pengedaran darah tu, blood circulation for that particular muscles. Okay, and then last biasanya orang akan buat cupping. Okay, cupping. This one orang paling suka lah, cupping tu. Sebab dia macam bekam kan. Dia macam macam tu orang cupping suka bukan lah. yang bekam ke apa? Dia ada cupping yang bekam tu, tapi kita tak buat bekam tu lah. Kita cupping yang tangan kap. Dengan tangan. Ya, that one. Ataupun kita panggil dia typotomy. Okay. So dah banyak info dah tu. Okay. Lepas tu kita mula balik lah dari tadi. Jadi ada tak macam satu insiden ke atau apa-apa yang jadi membuatkan Ika lagi berminat nak jadi sport therapist ni? Saya sebenarnya waktu saya belajar, which is saya dulu belajar, saya adalah penuntut di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kita adalah. Okay, saya belajar di PNM, and then pada waktu tu saya tak tahu yang kursus yang saya nak ambil tu adalah sport science. Dan daripada zaman sekolah memang saya rasa macam saya takkan ambil sport science lah, sebab saya tak minat kan. Tapi end up sebab nama kursus tu pun dia macam pelik sikit kan, Diploma Ketangkasan Pertahanan, di manakah sport science di situ. Jadinya saya apply sajalah di PNM tu, and then saya letak PNM tu pun dekat pilihan yang bawah-bawah sikit, tapi dapat, orang kata rezeki kan. Tapi so, Ika memang dari awal dari sekolah pun memang ada ilmu pasal sport kan? Saya ada join sukan, tapi saya tak berniat untuk menyambung dalam bidang sport science. So okay, dari situ, dari diploma tu saya tiba-tiba dah masuk, dah terbelajar, kita dah like explore. So this is sport science, it's not that bad actually kan. Kita dapat belajar anatomy, kita dapat belajar physiology, nutrition, and like a lot more. And actually is nutrition pun ada. Yeah, it's fun actually. Dia sebenarnya tak adalah as bad as you guys think. Sebenarnya typical, sebab kita dah disuap dengan skeptical mindset. Sport science, cikgu PJ lah nanti kalau nak jadi cikgu PJ. That mindset mentality lah. Banyak lagi sebenarnya bidang yang kita boleh ceburi dalam sport science. So after diploma tu, so saya pun rasa macam okay, it's fun. So saya meneruskan lah pembelajaran saya dalam untuk degree. So degree pun saya ambil sport science pun di PNM juga. Dia macam ada attachment issue sikit dengan PNM. dah biasa ke? Lepas tu and then after that saya memang betul-betul minat dengan anatomy and physiology, and also sebenarnya saya minat juga sport nutrition. Tapi sebab FYP saya pun memang on sport nutrition, tapi saya lagi minat dengan anatomy and physiology. So saya decide untuk pergi dekat bahagian-bahagian yang rehab. So saya memilih internship saya di sport center, sport injury center. So dari situ, bila kita dah hands on, kita dah pergi padang, kita dah tengok injury, kita dah tahu mekanisme injury tu macam mana, dia buat saya lagi rasa macam okay, this is my passion. So I like this, I want to stay in this world line. So here I am today. Kadang-kadang kita kena cuba dulu. Betul. Sama lah macam Maira pun, macam baru nak try journalism ni. Itulah. Ada orang beli lah tengok tu. Okay, so
Tadi Ika cakap ada belajar pasal sport nutrition juga kan. Jadi ada beza ke dengan yang macam nutritionist biasa belajar ni, ataupun spesifik untuk sport ke? Biasanya untuk pemakanan sukan ni, kita sebab dekat Malaysia sekarang sport nutritionist kita punya dari segi work wise dia kurang lagi berkembang berbanding dengan negara luar. Tapi kita ada ISN also got their own sport nutrition and also dietitian, which is sport nutrition ni banyaknya akan fokus more pada makanan atlet. Persediaan atlet sebelum game, selepas game, waktu game. Fokus dia macam share tu lah. tak macam rutin diorang ke? Rutin macam mana? Rutin untuk macam makanan sebelum nak game ke atau selepas game. Contoh lah yang simple sikit. New research found that we need to makan untuk atlet lah, sebelum kita melakukan aktiviti fizikal adalah 3 hours before or at least 2 hours before the activity start. Okay, sebab nanti oksigen kita tak cukup nak supply, nak digest kita punya makanan. That is why everything happen for a reason. So sama juga kalau kita makan, kita terus pergi berlari, dia akan tak digest. Dia akan jadi indigestive lah. Dia akan dia akan ada problem. So check balik sebelum buat aktiviti fizikal, makan tu macam mana, berapa jam sebelum. Okay, jangan kau pergi bantai makan nasi lemak sepinggan, lepas tu 5 minit kemudian kau pergi main bola. Habis stamina ke? Dia akan melibatkan metabolism juga. Dia akan melibatkan you punya performance juga, and memang auto senak perut. Auto. Okay. Tu kan macam lepas habis game pun ada tak macam kena terus makan ke ataupun benda ni sebenarnya lain orang, lain body adaptation. So kalau dia dah dibiasakan dengan body adaptation yang macam tu, lepas game dia nak kena terus makan. Tapi boleh makan terus, tapi jangan terus makan makanan yang berat. Okay, mungkin boleh mulakan dengan pisang. Okay, yang protein ke macam tu? Protein yes. Protein sebab kita dah gunakan muscle kita bila kita guna, setiap kali kita guna akan berlaku kecederaan pada muscle tu lah, like very micro one lah. Tapi and then kita kena top up dia dengan protein jugalah. Itu untuk orang-orang yang training dia yang melibatkan weight training. Sebab itu abang-abang dekat gym tu diorang minum whey tu kan. Itulah untuk dia top up balik protein tu, untuk top up balik masa-masa yang dah koyak tu, untuk kuatkan lagi muscle diorang, untuk bulkkan lagi diorang. Macam itulah lebih kurang explanation yang ringkas lah. Okay, Ika juga seorang bekas wakil silat kan, dulu pengajar silat kan. Mesti rasa sedih bila tengok atlet cedera, lepas tu hilang karier terpaksa bersara. Tu adakah sebab ni antara sebab jugalah Ika try dalam bidang sport? Tak juga. Sebab kecederaan tu bukanlah mematikan karier sebagai seorang atlet. Because orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi bila kecederaan tu berlaku, dia still ada option untuk go through the rehabilitation, which is untuk kuatkan balik muscles, untuk activatekan balik joint. So it's not the end of the world lah. Bila you injured, contoh you common injury ACL contohnya, ACL masih boleh baik, tak ada masalah. Okay, fracture pun still boleh baik. It will takes time, tapi better try lah. Jangan putus asa lah. Because usually untuk orang-orang yang high performance, atlet-atlet negara biasanya diorang akan go through rehab. Every injury yang diorang akan go through rehab. Okay. Kita tahu juga macam bidang sukan banyak atlet kan, atlet lelaki. Lepas tu macam mana respon keluarga Ika bila tahu Ika macam minat bidang ni? Ada tak macam diorang encourage ke, atau diorang macam tak selesa? Honestly speaking, bila saya bagi tahu mak saya yang saya kena massage lelaki, saya kena handle atlet lelaki, obviously parents a bit kurang selesa lah, sebab kita perempuan kan. So mak saya dia macam terkejut macam tu. Tapi sebab benda ni minat, so dia slowly menerima that
it's my nature of working, macam tu, tak boleh elak lah. Tapi so far kurang sikit lah passion lelaki yang saya attach. Dia macam memang tak boleh pilih kan, kalau dah dapat dah assign kan. Betul. Bila dah assign, kita tak boleh nak pilih siapa yang sakit tu. Kita dah saya tak nak dia sakit, saya nak dia yang sakit. Kita tak boleh nak buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, saya dah pilih dah semua sakit perempuan. Macam tu. Okay, Ika ada rasa macam segan tak, ataupun macam tak selesa bila nak kena handle atlet lelaki? Waktu mula-mula dulu, yes, dia rasa macam nak kena pegang lagi, massage pula kan. We know like men go wild. So ada man kat sini. yeah, men go wild. Tapi waktu mula-mula tu, yes, kita rasa macam okay, apa pula penerimaan dia. Sebab kita pun rasa macam kita takut juga kita punya passion tu pun tak selesa bila dia dapat terapis. Pernah tak perempuan. macam hadapi passion yang tak selesa juga? Dua-dua tak selesa. Macam mana? Dia macam dia macam ada awkward moment. Macam awak ke massage saya? Yelah, saya lah massage. Tapi bila dia dah kena massage tu, dia rasa menyesal lah. Dia macam regret his life decision. Sebab dia macam belum cuba, belum tahu. Lepas tu kalau kepada adik-adik kat luar sana yang macam minat bahagian sport terapis ni, apa kelayakan yang diorang perlu ambil? First step lah untuk nak jadi sport terapis ni. First step, belajar. Dia kena dia tak semestinya masuk sains kan? Ya. Dia macam kalau bukan science stream kat sekolah boleh, as long as you boleh go and get the certificate. Tapi kebiasaannya yang buat sport massage ni biasanya ramai budak-budak sport science dan juga fisio lah, fisio kat luar sana. Okay. Ika dulu pernah masuk taekwondo juga? Pernah, tapi memang tough lah. Taekwondo, silat, apa lagi dia masuk. Itulah tengah nak aim MMA ni. Tapi MMA. Dia nak tambah soalan. Balik pada tadi ni soalan kan. Apa tu? So kan macam ada awkward kan. So nak tanya pula, kau macam kau pernah urut tak bila macam ada someone tu macam nak ambil kesempatan kat sexual harassment. Ada tak orang dia nak directly berlaku dekat saya, tapi dekat kawan saya, yes, ada. Benda ni biasa berlaku sebab okay, bila saya bagi tahu the real situation bila kita nak massage orang tu, kita akan minta dia untuk naked. I mean kita akan mintakan dia naked dan pakai towel. Okay. And then ada sejenis passion yang dia akan biarkan underwear dia, tapi ada juga passion yang dia no string left. Dia macam terkejut dia macam tu. No string attached gitu. No string attached at all. So okay, apa yang berlaku dekat kawan saya tu, bila kita massage bahagian belakang kan, I mean massage kat our back, okay, and then dah habis, dah cover bahagian muscles kat bahagian belakang, and then kita suruh dia turn kan. Dia turn, dia duduk macam ni sambil dia tengok kawan saya sambil senyum macam tu. Dia cakap, you creepy man, you cannot do that. Lepas tu dia personally contact kawan saya lah, macam tu. So it's mengerikan lah.